5. Okey. Apa beza graf hari tu kita belajar jarak masa kan? Sekarang kita belajar laju masa. Okey. Bila laju masa, paksi mencancang mewakili laju. Mencancang tu maksudnya yang ke atas tu lah. Yang ke atas tu paksi Y ni adalah laju. Hari tu kita belajar jarak. Hari ni kita belajar laju. Okey. So nama graf ni adalah graf laju masa. Okey, maksudnya paksi Y adalah laju, paksi X adalah masa. Okey, kecerunan mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Okey. Okey, jadi jom kita tengok apa perbezaan graf yang hari tu dengan graf yang hari ni, laju masa. Okey, sekarang tengok pada PQ. Okey, PQ ni hari tu kita belajar dia bergerak ke depan dengan patah balik kan. Hari ni kita belajar macam mana kereta tu dia memecut ataupun dia makin slow ataupun dia berhenti. Macam tu. Okey, so kita tengok PQ. PQ kelajuan bertambah daripada U ke V. Ni kelajuan dia tengok laju. Tengok pada paksi Y laju. Okey, nampak PQ tu dia makin naik. So maksudnya dia tengah memecut. Maksudnya daripada mula-mula dari rumah tu dia dengan hal laju yang bertambah. Maksud dia memecut lah. Okey. Kecerunan dia masih positif. Kadar perubahan laju bernilai positif juga. Okey. So kecerunan dia adalah sama dengan pecutan laju bahagi masa. Yang hari tu jarak bahagi masa. Okey. Yang hari ni kecerunan dia adalah perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey. Okay, luas trapezium A iaitu luas di bawah graf PQ mewakili jarak. Okey, hari tu jarak duduk dekat paksi Y. Sekarang ni jarak ni yang A ni. Luas trapezium A ni nampak? A ni bentuk trapezium tau. Okey. Kalau kita kira luas trapezium A ni, kita akan dapat jarak. Luas trapezium tu adalah jarak. Okey? Okey. QR. Okey, sekarang kita tengok QR. QR ni hari tu kita kata berhenti kan untuk graf jarak masa. Tetapi untuk graf laju masa, QR ni dia tak memecut. Kereta dia maintain je bawa 80. Okey, kalau PQ ni tadi daripada kita start kereta katalah 10. Kita tengok kat meter kereta tu 10. Kemudian kita gerak pelan-pelan naik. Makin lama makin laju sampai 80. Dekat Q ni katalah 80 km per jam dekat meter. Dekat meter kereta ayah awak tu 80. Ayah awak bawa daripada 0 sampai 80. Okey, sekarang ni QR ni dia bawa maintain. Maksudnya 80 daripada masa yang kedua T2 hingga T1 hingga T2. Ni maksudnya bukan berhenti. Kalau berhenti tu graf yang lagi satu tu. Sekarang graf yang ni laju masa QR ni maksudnya laju seragam. Maksudnya maintain. Ayah kamu bawa 80 je. Okey? Okey, tiada perubahan laju terhadap masa. Kecerunan dia masih sifar tapi objek bergerak dengan laju seragam. Okey. Kemudian B ni adalah dalam bentuk segi empat. Segi empat sama. So bila kita dapat luas ni, luas segi empat sama ni, kita akan dapat jarak dia. Okey, jarak antara Q ke R ni berapa? Sekarang ni dia hanya bagi laju. Okey, kemudian kita tengok RS. Kelajuan objek berkurang. Tadi ayah awak bawa dari Q ke R, dia bawa maintain 80 per jam. 80 km per jam ataupun 80 meter per saat. Okey, sekarang daripada RS tu daripada R nak pergi S tu, dia bawa makin lama makin perlahan. Mungkin dah nak berhenti ataupun dah sampai rumah ataupun dah sampai ke destinasi kamu. So ayah kamu daripada 80 km per jam dekat meter tu makin lama makin turun. Lepas 80, 60, 70, 60 sampailah berhenti. Dekat S tu adalah berhenti. Okey. Yang RS ni kita panggil nyah pecutan. Maksudnya makin lama dia makin perlahan kenderaan.
Okey. Tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Okey, luas segitiga C ialah luas bawah bergraf mewakili jarak. Okey. C ni bentuk dia segitiga. So kalau kita cari luas segitiga, apa luas segitiga? 1/2 darab panjang darab lebar, kita akan dapat jarak C. Itulah apa yang dimaksudkan dengan graf apa tu? Graf laju masa.